event tu memang amat bagus, terutamanya pada zaman kita tu lah, yang memerlukan pengetahuan tentang Excel, tentang Microsoft Word, semua ya, dan ilmu untuk sesuai dengan zaman lah. Apa yang kami ikut tu memang baru dan boleh apply dalam apa-apa bidang. Event ini sangat berguna kepada sesiapa yang ingin mempelajari basic in Excel, penggunaan Microsoft Excel, especially penggunaan dalam pivot table, sebab saya merasakan pivot table sangat penting, especially dalam pengurusan data management. Selain daripada itu, peserta juga mempelajari tentang penggunaan Google Form. Macam mana kita hendak mengumpulkan data daripada Google Form, data klien, data customer, and then macam mana data tu ditransfer dari Google Form kepada Microsoft Excel. Selain daripada itu, saya rasa yang paling penting is pivot table lah, sebab yang ini sangat berguna kepada untuk sesiapa yang ingin menguruskan jumlah data yang banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton Facebook Live pada pagi ini. Alhamdulillah, ini merupakan Facebook Live yang pertama untuk SMA Cebu Digital Innovation Hub, dan seperti yang kita semua sedia maklum bahawa pada masa kini kita masih dalam tempoh PKP dan kita tidak dapat melakukan latihan dan program secara bersemuka, tetapi ini adalah program pertama untuk SMA yang kita akan mengupas berkenaan dengan startup, dan hari ini merupakan hari yang bertuah kerana pada pagi ini kita akan bersama dengan salah seorang startup yang di Malaysia, khususnya mungkin ada yang belum mengetahui Jom Parking, terutamanya di bahagian Sarawak khususnya lah, kerana Jom Parking ini lebih kepada di Kuala Lumpur dan di kawasan Semenanjung. Dan hari ini sebelum kita meneruskan lebih lanjut, kalau boleh saya nak mohon penonton-penonton di Facebook Live pada pagi ini untuk share dulu Facebook Live ini supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang lain. Dan seterusnya, sebelum kita kita juga akan membuka ruangan komen, dan jika ada pertanyaan ataupun soalan kepada Encik Muhammad Nasir, mungkin boleh terus tanyakan di ruang soalan dan kita akan tanyakan apabila tiba masa yang sesuai. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dipersilakan Encik Muhammad Nasir. Apa khabar Encik Nasir? Alhamdulillah sihat. Encik Syamil apa khabar? Alhamdulillah. Sekarang ni Encik Nasir berada dekat mana? Saya berada di kampung hari ni. Di kampung. Okey. Yeah. Seperti yang cerita sedia maklum bahawa dekat sana pun masih PKP lagi ya tuan? Ya, masih. So hari ini kita buat satu sesi secara santai sajalah, ya. Kita nak berkongsi dengan Encik Nasir, dan sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, maka saya memperkenalkan dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita bersama dengan Encik Muhammad Nasir yang merupakan seorang founder dan CEO of Jom Parking. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, mungkin ada di kalangan kita di Sarawak ni, Encik Nasir belum mengenali apa itu apps Jom Parking. Mungkin ada yang mengetahui, ada yang telah menggunakan apps Jom Parking ni di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang ataupun di sebagainya. Dan pada pagi ini saya nak ingin berkongsilah dengan Encik Nasir bagaimana permulaan Jom Parking, bagaimana bermulanya startup Jom Parking ini, bilakah Jom Parking ini bermula, dan mungkin saya serahkan sesi ini kepada Encik Nasir lah untuk terangkan lebih lanjut. Okey, terima kasih Encik Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua yang menonton program kita pada hari ini. Okey, so
So saya akan go through di agenda ini dengan slide presentation. Okay, so kita akan kongsikan sebanyak apa itu jom parking, ya. Okay, so pertama sekali mungkin akan ada yang bertanya kenapa go vehicle, tiba-tiba pula go vehicle kan. So nanti Ya, ya. kita akan ceritakan. So kena ada unsur-unsur suspense sikit, ya. So so saya go through dulu pada slide ni. Okay. So berkenaan tentang diri saya, saya dilahirkan di Negeri Sembilan, ya, orang Negeri Sembilan, dan mendapat pendidikan awal di sekolah kebangsaan Datuk Akhir Zaman di Rantau, satu kawasan di Seremban. Kemudian meneruskan sekolah di sekolah menengah di Linsum, nama kawasan tu Linsum, dan kemudian pada masa tahun untuk tingkatan 4 saya dapat masuk boarding school di Sedah, Sekolah Datuk Abdul Razak Seremban. So form 4 145 lah, tingkatan 4 tingkatan 5. Kemudian habis SPM saya ditawarkan program di UPM, Universiti Pertanian Malaysia pada ketika itu, ya. So sekarang dah tukar nama Universiti Putra lah. Pada ketika itu nama Universiti Pertanian lah. Saya ambil jurusan Computer Science, ya. Kemudian selepas tamat saja pengajian, saya dapat bekerja di Celcom. Itu ada anak syarikat Celcom, nama dia Celcom Technology Sdn Bhd. Okay. Dan kami terlibat secara langsung di dalam value added services lah, ya. Nilai tambah, kandungan nilai tambah. Dan berdasarkan teknologi pada ketika itu lebih kepada mungkin terlalu, ya, mungkin orang-orang yang kata apa, Gen X mungkin tahulah, ya. Lebih kepada IVR, Interactive Voice Response, ya. Kemudian kita akan pergi kepada voicemail, lepas tu bila ada 3G, masuk SMS, WhatsApp, 3G dan sebagainya. So saya mengikuti perkembangan tu selama 8 tahun di Celcom. Kemudian tahun 2002 Celcom offer VSS, saya ambil VSS, dan saya cakap pada bos saya ketika itu. Bos saya pada itu adalah Dr. Mazlan Abbas. Sekarang ni adalah CEO dan founder Favorite. So saya cakap dengan saya cakap dengan doktor, Dok, saya nak ambil VSS ni. Tu doktor tanya, kenapa? Dia kata, sebab saya cakap saya nak belajar buat bisnes, nak try buat bisnes lah, dia kata. So dia kata, awak ni ada itu orang berapa tu Cik Nasir? tahun 2002. 2002. So doktor kata, awak ni antara orang yang kita nak retain ni. Saya cakap, saya nak cubalah. Dia since awak nak buat bisnes kita benarkanlah. So bermulalah era entrepreneurship pada diri saya pada ketika itu. Tapi sangat sukar sebab saya tidak ada banyak pengalaman. Most of the times saya bekerja di pejabat, dan kebanyakan masa saya hanya berhubung, berinteraksi dengan komputer saja, ya. So itu sebanyaklah tentang ni. Kemudian saya teruskan. Okay, mungkin akan ramai yang bertanya kenapa go vehicle, sebab kita cerita jom parking, tiba-tiba masuk go vehicle pula. Okay. So untuk pengetahuan semua, go vehicle ni adalah nama syarikat, ya. Sebelum ni kami dikenali sebagai jom parkir Sdn Bhd, ya. Jadi kami rasakan sudah tiba masanya untuk kami melangkah lebih jauh lagi dengan mengemukakan ataupun memberikan cabaran-cabaran baru di dalam mobility solution. So that's why kita tukar nama syarikat kita kepada Go Vehicles Sdn Bhd lah, ya. So cita-cita besar, hopefully dengan adanya tim yang ada kita sekarang, insyaAllah kita dapat mengembangkan bisnes kita lah. Okay. Apa dia Go Vehicle ni? Actually Go Vehicle ni adalah syarikat yang kita tubuhkan untuk vision kita, iaitu jangka masa panjang. Kita ingin menjadi seorang player di dalam V2X atau Vehicle to Everything lah, ya, market. V2X masih baru lagi di dalam market sekarang ni. So potentialnya sangat besar, ya. Dan dari segi syarikat pula, kita terlibat dalam 3 kategori. Pertama sekali IoT, Internet of Things. Actually smart parking yang kita buat ni pun adalah unsur-unsur IoT. Kemudian kita ada sistem integrator dan juga V2X lah. So V2X ni akan lebih jauh sikit, mungkin tahun 2024 dan ke atas lah, ya. So kita punya plan, ya. Kemudian dari segi
investor ataupun pelabur kita, kita mempunyai investor di dalam negara dan juga luar negara. Di dalam negara kita mendapat pelaburan daripada pihak Kairos Capital, syarikat yang tertumpu di Malaysia dan banyak membuat pelaburan di negara China lah. Kemudian yang keduanya kita mempunyai The Ventures. The Ventures ni adalah VC ataupun pelabur daripada Korea Selatan. Kami sangat bernasib baik kerana kami ditawarkan pelaburan ini. Ini tercetus, semuanya tercetus pada tahun 2020 2020 Januari kita ada buat event di Johor Bahru dan pada ketika itu mereka nampak macam ada potential. 2019 tak siap. So dan kita dapat pelaburan daripada The Ventures. Dan bagusnya bila kita ada investor luar negara ni, kita akan memandang lebih kepada expansion di luar negara lah, insyaAllah masa akan datang. Kemudian dari segi grant, kami juga berterima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya Cradle. Cradle memberi grant yang permulaan untuk kami, iaitu CIP 500 untuk grant pemasaran untuk expansion. Kemudian kita juga akhir tahun lepas, Alhamdulillah kita pun dapat grant daripada SME Corp, iaitu SME Go Global lah. Ini untuk pasaran luar negara lah. Okay, kami banyak membuat strategic partnership sebab kita tahu bila salah satu cara untuk kita mengembangkan perniagaan kita ataupun untuk kita lebih maju adalah melalui kolaborasi, sebab kita tahu kita tak boleh buat sendirian. Jadi kami banyak buat kolaborasi. Pertamanya contohnya dengan Magic. Magic ni kita terlibat dalam Global Accelerator Program, iaitu accelerator program yang ditubuhkan oleh Magic dan dibuka kepada startup dari Malaysia dan juga luar negara. So kami adalah kohort pertama, iaitu gap kohort pertama. Kemudian kita juga masuk di dalam Coach and Grow program dari pihak Cradle. Kemudian kita juga terlibat di dalam Cyberview Living Lab Accelerator program, iaitu dari pihak Cyberview. Dan juga kita juga adalah program IDE daripada MDEC, Syariah Compliant Company. Dan juga kita terlibat secara langsung dengan pihak MARI. MARI ada membuat program dipanggil MAS, Mobility as a Service program bersama pihak MARI. Kemudian Sci-Tech, SME Corp yang tadi. Acotech ni actually salah satu program yang menarik sebab Acotech adalah sebuah syarikat yang terbukan terlibat secara khusus di dalam ISU ataupun Infotainment Head Unit. Iaitu kalau kita tengok kereta Proton X70 dan juga F50, ada radio tu, itulah ISU lah. So kita terlibat insyaAllah dalam konten tu nanti. Kemudian kami juga terlibat dalam kolaborasi dengan pihak Huawei, di mana kita adalah antara program terawal yang terlibat dalam Huawei App Gallery lah, dan juga pihak Grab lah. Ini sebanyak yang kita buat kolaborasi dengan sama ada kerajaan dan juga NGO, kerajaan ataupun MNC lah. Kemudian dari segi traction dia, Alhamdulillah setakat ni kita mempunyai melebihi 500,000 pengguna yang menggunakan perkhidmatan kita, dan total GMV kita melebihi 28 juta. Okey, ini antara yang menarik. Kita bukan sahaja di Malaysia, tapi kita sudah, Alhamdulillah kita sudah berada di dua negara yang di luar Malaysia, iaitu di Sri Lanka dan juga di Arab Saudi. Dan kita baru sahaja melancarkan program ataupun aplikasi khas untuk pengguna-pengguna di Arab Saudi. Dan Alhamdulillah dia mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Dan dari segi app juga kita mempunyai antara rating tinggi, dan juga kita mempunyai pengguna-pengguna melebihi 800,000 yang mendaftarkan kenderaan mereka lah dalam sistem kita. So itu antara traction lah. Okay, ini first milestone kita, Jom Parking. Baru nampak Jom Parkingnya, dah lama kita baru nampak Jom Parkingnya. So Jom Parking ni seperti semua tahu, kita bermula tahun 2015. Dan kita
kita harapkan 5 tahun ni dah cukup untuk kita fokus pada parking dan kemudian kita nak fokus kepada benda-benda barulah ya. Maknanya kita akan tambah nilai tambah lah. So alhamdulillah kita dapatlah yang ni. Okey. Dan kita juga perancangan kita punya cita-cita yang besar, okey. Bukan sahaja di dua negara ini, di Saudi dan Sri Lanka, kita juga ingin expand services kita kepada negara-negara ASEAN lain lah, contohnya Asia Pasifik lain, contohnya macam Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina dan juga Brunei lah ya. So insyaAllah kita juga dalam proses perbincangan ya dengan mereka lah, okay. Kemudian milestone, actually ini yang kita kata tadi, ke mana kita nak pergi ni ya. So kita boleh kata kita dah sampai ataupun kita dah capai milestone kita dalam smart parking tahun lepas, insyaAllah. Sekarang kita tengah develop solution yang terbaru untuk kita kembangkan service yang ada. Kita juga tengah buat fundraising, kemudian kita jangkakan kita akan lancarkan perkhidmatan yang terbaru ini pada pertengahan setengah tahun pertama tahun ni lah, insyaAllah ya. Kemudian kita akan expand the services, kita akan tambah features dalam perkhidmatan tersebut. Kemudian kita akan expand kepada negara-negara within the Southeast Asia. Kemudian yang terakhirnya insyaAllah pada 2024 kita akan target kepada V2X to be the leading vehicle to everything tech company in Southeast Asia lah. Itu cita-cita kami lah ya. Sedikit sebanyak anugerah yang kita dapat lah ya sepanjang kita berkecimpung dalam bidang ini. Kita mendapat Best IoT Startup daripada Malaysia Rice Bowl Awards, Startup Awards, ini tahun 2018 lah, dan kita dapat pergi kepada final iaitu peringkat ASEAN di Bali ya. Tapi malangnya kita tak menang lah, kita menang di peringkat Malaysia sajalah ya. Kemudian kita juga adalah Best IT Innovation Awards daripada pihak Cradle atau Coach and Go program ya. Kita dapat top 5 finalist untuk Most Innovation Financial Product Technology. Kemudian top 10 SciTech program, top 35 M-Bank Business Challenge, Cradle Startup Ambassador Awards, ini kita dapat tahun 2019 lah. Mari Mobility as a Service Scale Up Program 2019, Best E-Wallet GrabPay Malaysia 2019 ya. Digirati 50 daripada Digital News Asia 2020. Kemudian yang terakhir sekali adalah Semicorp Competition Rating lah ataupun score rating, kita dapat 3.5 lah. Ini sikit sebanyak daripada apa yang kita capai lah. Okey, mungkin akan tanya kenapa Go Vehicle ni, apa yang kita nak buat dengan Go Vehicle ni, apa yang kita nak selesaikan masalah dengan Go Vehicle ni. Okey, so yang kita dapat ni masalah-masalah pengguna kita, 95% pengguna kita adalah pemilik kenderaan, dan rugilah kalau kita fokus pada parking sahaja ya, sebab kita nampak banyak potensial yang kita boleh bagi pada pengguna kita lah, especially now user suka benda yang aplikasi yang satu dan boleh gunakan banyak features ataupun features dalam single application lah. Jadi kita fokuskan apa masalah-masalah pengguna. Jadi kita dapat rumuskan dan kita come up with the solution yang kita dah jangkakan pengguna nak solution ni ya. Jadi kita come up with the Go Vehicle lah. Hopefully Go Vehicle ni adalah kita panggil one stop center vehicle solution. Maknanya dalam satu aplikasi kita boleh buat macam-macam transaksi ya. Jadi memudahkan pengguna. Jadi pengguna tak perlu risau nak ingat kalau nak buat servis ni aplikasi apa, servis ni aplikasi apa ya. Jadi kita fokus pada satu sajalah ya. Jadi apa yang kita nak buat, yang kita ada 5 pillars di dalam Go Vehicle ni. Pillars yang pertama itu smart parking. Kita boleh kata kita dah siapkan ya sepanjang 5 tahun yang dulu. So dalam smart parking ni kita ada jom parking untuk pengguna-pengguna untuk membuat pembayaran parking. Lepas tu kita juga ada enforcement system penguasaan dipanggil Jom Force. Kita ada juga sistem untuk small parking operator ya, dipanggil Go Parking ya. Small parking operator ni sebenarnya bagus juga untuk pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, mungkin juga di Sibu masa akan datang. Jika ada yang ingin terlibat dalam contohnya industri parkir contohnya ya, kita boleh provide the solution ni ya, tidak memerlukan modal yang besar ya. Jadi kita akan berikan insya-Allah apa yang kita ada dari segi sedikit pengalaman kami, kita boleh kongsikan ya. Kemudian kita akan fokus kepada smart servicing.
kita ada smart maintenance, roadside assistant, maintenance notification, dan kita akan ada smart agent di mana user boleh renew insurans, perbaharui insurans, road tax dan sebagainya. Kita akan ada smart security, tracking dan sebagainya, dan kita juga akan ada smart ticketing ya, dan servis-servis yang melibatkan pembelian tiket dan sebagainya ya. So inilah yang kita nak fokuskan di dalam GoBeacon ni lah ya. Kemudian di segi sebanyak, dari segi rupa ni aplikasi, insyaAllah kita akan bina nantilah ya. Saya foto sahaja. Okay, dari segi potential market ya, ataupun potensi bisnes atau perniagaan ni, untuk pengetahuan semua di Malaysia kita telah mendaftarkan sebanyak 31.2 juta kenderaan di Malaysia ya. Ini berdasarkan statistik daripada pihak JPJ ya. Dan kita merupakan adalah ketiga tertinggi di Southeast Asia dan juga ke-23 tertinggi di dunia ya. Jadi maknanya pemilikan kenderaan kita di Malaysia ni sangat tinggi ya. Kemudian dari segi smartphone, kita mempunyai 30.41 juta pengguna yang menggunakan smartphone ya. Bukannya legacy phone tapi smartphone ya. Maknanya penggunaannya sangat luas lah ya. Kemudian mengikut Business Fortune Fortune Business Insight alternative industry itu V2X akan mencecah melebihi 10 bilion US dollar menjelang tahun 2027. Jadi ini yang kita tengah usahakan lah ya, bersama-sama dengan rakan-rakan teknologi lah ataupun partner. Di segi sebanyak kita juga terlibat dalam services kita. Maknanya bila kita buat services ni, kita bukan hanya fokus kepada development sahaja, tidak. Sebab kita tahu bila kita develop sesuatu aplikasi, yang paling pentingnya juga adalah aplikasi itu diketahui oleh masyarakat. Masyarakat kena tahu, maknanya servis ni ada kan. Contohnya kalau user tak tahu servis tu pun susah juga. Jadi memang kita banyak fokus kepada marketing. Marketing ni salah satu yang kita gunakan channel adalah EDM lah, Electronic Direct Marketing maknanya bila ada news tu nanti kita tekan blast menggunakan di social media dan sebagainya ya. Kemudian juga kita ada loyalty program, sebab ini salah satu program yang kita rasa bagus sebab 10 ke 15% sales akan meningkat melalui loyalty program lah ya. Ini antara benda yang kita akan buat juga. Ini in-app marketing ya, maknanya maknanya kita ada push notification, in-app news, reminder dan sebagainya ya. So ini antara benda yang kita dah buat lah di Jupaking. Ini antara juga loyalty program yang kita akan buat dan juga kita mempunyai program partnership ya, sebab kita nak terlibat juga dengan partner-partner ataupun rakan-rakan niaga di luar sana seluruh Malaysia ya. So dengan adanya kita mungkin terlibat dengan industry players, strategic partners dan juga technology partners lah ya, untuk kita memperluaskan perkhidmatan ni. Mungkin satu hari nanti mungkin pengguna-pengguna di Sibu ataupun di Sarawak dapat menggunakan perkhidmatan ni ya. Sebab pada ketika ini yang paling dekat di Sabah lah, di Tawau dah menggunakan perkhidmatan Jupaking lah ya. Itu sikit sebanyak tentang pengurusan saya tentang slide lah. So mungkin kita boleh buka dari pertanyaan ke sebagainya. Saya nak tanya terlebih dulu Encik Nasir. Dia sebab ini kita dekat Sibu ni pun kita sedang menjurus ke arah startup. Jadi ada satu soalan ni, dia kata jika diberi pilihan lah ya, grant, pinjaman ataupun share liquidity, pada pandangan Cik Nasir lah sebagai seorang yang dah lama dalam bidang startup ni, apakah pilihan yang sesuai, sama ada grant ke, pinjaman ke, ataupun dengan perkongsian share saham ke? Kalau ikut pandangan peribadi saya, sebenarnya ketiga-tiganya adalah berkaitan ataupun sangat penting ya. Kenapa saya cakap macam tu? Pertama sekali untuk startup ataupun sahawan-sahawan yang terlibat di dalam industri, terutamanya industri yang melibatkan ICT ya, teknologi ya. Sebab kita tahu teknologi ni memerlukan masa yang agak panjang ya untuk kita initiate di idea development sampailah hingga kita buat market ataupun kita lancarkan di dalam kepada umum kan. Jadi pertama sekali yang paling penting sebenarnya untuk support bisnes kita adalah grant
ya. Okey. Sebab kenapa grant? Sebab bila kita bermula dengan idea, kita tidak ada apa-apa yang kita nak dapatkan income, ya. Jadi kita bermula dengan grant. Saya cadangkan itu grant, okey. Sebab sekarang ni banyak grant-grant yang dilancarkan, antaranya adalah daripada Magic, kita ada NTIS, ya, National Sandbox kan. Lepas tu dan juga grant-grant lain. Kemudian yang keduanya adalah dari segi Pinjaman. bukan tuan, masih belum. Pinjaman Sudah tu yang ketiga option bagi terakhir. saya. Sebab option ketiga. Sebab pinjaman ni, bila kita buat pinjaman, kita kena bayar balik. Betul. Dan biasanya dari segi pinjaman ni, kita mempunyai kena ada produk ataupun services yang kita sudah lancarkan, yang sudah memberikan income, barulah kita boleh buat pembayaran. Dan pihak-pihak yang memberi pinjaman tidak akan memberikan pinjaman kepada kita jika tidak ada unsur-unsur yang kita boleh buat pembayaran semula lah. Jadi itu jadi that's why kebanyakan kalau kita tengok startup di Malaysia dan juga luar negara, mereka lebih suka pemberian shares lah ataupun saham kepada kita panggil investors lah. Okey, kenapa dia mempunyai banyak sebab. Pertama sekali, kita mungkin startup tu mungkin tidak mempunyai income yang terkukuh lagi. Yang keduanya adalah, yang paling penting sebenarnya adalah investors ni adalah dalam pada yang sama, mereka jugalah kita panggil strategic partners, di mana mereka secara langsung akan membantu syarikat untuk mengembangkan perkhidmatan ataupun services ataupun coverage mereka, ya. Sebab sudah tentunya pelabur inginkan sesuatu syarikat itu maju, ya. Maknanya pergi lebih jauh lagi, ya. Jadi mereka secara tak langsung akan membantu syarikat, ya, dan mempercepatkan pertambahan growth dan sebagainya, ya. Dan jika sebuah startup ataupun syarikat itu mungkin telah maju, telah mempunyai income yang stable, kalau mereka perlukan pinjaman, mungkin dia boleh offer pinjaman ataupun dia boleh exploit pinjaman lah. Maknanya bagi saya, pinjaman tu yang terakhir sekali. Tapi ada juga startup yang membuat pinjaman tu antara yang terawal. Okey, itu lebih kepada startup yang sudah mempunyai produk yang telah dijual, mempunyai customer yang besar, ya, dan mereka akan memilih untuk pinjaman lah. Ya. Kalau dilihat daripada segi investor dan juga pasaran-pasaran Jumpakin kan, saya lihat macam Jumpakin ni dia ada investor daripada Korea, lepas tu dah dapat expand kepada Arab Saudi, Sri Lanka. Mungkin Encik Nasir boleh berkongsi sikit bagaimana permulaan kepada kerjasama dengan luar negara ni, siapa yang bantu, bagaimana kita nak approach orang luar. Okay, so saya rasa yang paling penting sekali sebenarnya idea tercetusnya expansion luar negara dan juga kita dapat investor luar negara. Pertama sekali saya percaya ia bermula dengan melalui accelerator programs, melalui exhibition, pameran-pameran yang dibuat. Okey, seperti contoh macam mana kami mendapat first investor kita adalah pada ketika itu kami membuat exhibition ataupun pameran di dia model Ichilon Penang di Pulau Pinang, dan kita dapat bertemu dengan potential investor kita. Sama juga dengan kita buat program di Johor Bahru, dan kita dapat bertemu dengan investor kita daripada Korea Selatan lah, ya. Kemudian kita juga dapat bertemu dengan investor-investor lain melalui accelerator program. Seperti contohnya program-program yang daripada contohnya CGP, CLLA, Coach and Go program ni pitching ni kita akan pitch kepada potential investors. Ya, jadi kita dapat bagi saya kita dapat free advertisement, ya, untuk kita punya visibility. Sebab itu yang penting bagi kami. Sebab saya percaya ramai lagi startup di luar sana, mereka mempunyai idea yang sangat menarik tapi mereka tidak mendapat peluang ini. Ya, tidak dapat peluang exposure ini, maka sebab tu mereka tidak dapat mencari potential investor dan sebagainya, ya. So itu antara yang. Kemudian kolaborasi sangat penting, ya. Sebab kita tahu kita tak boleh buat semua benda, kita harus berkolaborasi dengan orang-orang lain ataupun syarikat-syarikat lain. Seperti contohnya mungkin dalam kes kami
Contohnya kita berkolaborasi dengan partner yang menjual mesin, ya, pay and display machine contohnya. Jadi bila mereka approach client, mereka jual mesin tapi mungkin mereka tidak ada solution untuk apps, untuk enforcement system dan sebagainya. Jadi kita boleh sebagai complement each other. Jadi dengan cara ni kita dapat pergi dengan lebih jauh, dengan lebih mudah berbanding kita sendiri nak pergi. Jadi mungkin mempunyai masalah yang banyaklah, seperti contohnya dari segi kekangan masa, dari segi connection dan sebagainya. Macam saya khususnya di Sarawak ni lah, ya, kita dapat lihat ada banyak startup yang yang nak bermula, dan antara masalah-masalah yang saya selalu dapati adalah kebanyakan startup ni dia salah satu perkara paling susah nak dapat adalah talent development, dan juga dari segi konsistensi. Maksudnya pada permulaan startup tu dia okey, aktif, but dia menurun. Mungkin Encik Nasir boleh bagi pandangan sikit lah, ataupun nasihat bagaimana kita nak kekalkan momentum untuk startup ni. Okey, itu memang saya rasa banyak kebenaran itu, sebab kami pun sebenarnya menghadapi masalah yang sama sebenarnya. Sebabnya okey, macam tu saya kata, sebab especially yang kita terlibat teknologi ni, kita punya development kita sangat panjang, ya, sebab kita bukannya jadi semacam, okey, saya suka memberikan analogi ni seperti contohnya bila kita nak buat kita nak tanam pokok contohnya. Bukannya kita tanam pokok daripada biji benih hari ni, besok kita dah boleh harvest. Tak boleh. Jadi sama juga dengan teknologi, ya. Jadi contohnya bila kita create aplikasi ataupun kita create sistem hari ni, contohnya kita bermula dengan idea, sehinggalah sistem tu boleh digunakan, mungkin memakan masa, ya. Contohnya apa yang kami buat untuk Jom Parking sahaja, kami memerlukan sekurang-kurangnya 6 bulan untuk mendapatkan version 1.0, ya. Maknanya bayangkan 6 bulan tu kalau kita tak ada stamina yang tinggi, maka ianya akan jadi inilah kan. Jadi apa yang kita sarankan kepada startup-startup di luar sana, cuba berkolaborasi, cuba dekatkan diri dengan startup-startup yang berjaya yang lain, ya. Cuba dapatkan partnership ataupun mentor, networking, ya. Sebab bukan apa, sebab kalau kita selalu baca mengatakan being a founders ataupun startup of the company, biasanya mereka ada orang yang lonely, ya, sebab tak semua benda yang boleh dikongsikan. Dan mungkin kalau diceritakan mungkin orang lain pun tak faham, ya. Jadi perkongsian tu sangat penting, ya. Saya sendiri alhamdulillah kita pun bersyukur juga di sini kita mempunyai satu grup dinamakan grup Captain. Kami memang terlibat langsung dan grup ni, dan grup ni alhamdulillah kita dapat berkongsi dari segi masalah kita, dari segi pandangan dan sebagainya. Kita dapat belajar dari satu sama lain. Jadi saya sarankan startup di luar sana, cuba approach yang sama, ya. Cuba approach yang sama. Sebab tu salah satu yang bagusnya adalah melalui accelerator program ni kita dapat berjumpa dengan rakan-rakan lain, berkongsi masalah, pandangan dan sebagainya. Saya rasa buat masa ni ataupun teknologi zaman sekarang ni ataupun generasi sekarang ni sangat terbuka compare to generasi yang sebelumnya. Jadi saya rasa insyaAllah benda tu akan dapat diatasi. Untuk idea wujudnya satu networking macam Captain ni satu idea yang menarik. Mungkin kita boleh aplikasikan kepada startup-startup yang di tempat yang sama lah, ya. Mudah-mudah untuk dia berjumpa. Dan untuk soalan yang kedua terakhir, Encik Nasir, pandemik COVID ni ada tak memberi kesan kepada Jom Parking dan GoVickle khususnya, secara khusus? Sudah tentunya ia mempunyai sebab COVID ni ataupun pandemik ni sesuatu yang kita tidak pernah terfikir pun akan berlaku pada tahun 2020, sebab di kami sendiri, di Jom Parking sendiri, kami mempunyai perancangan yang sungguh cantik lah untuk 2020 sebenarnya, ya. Sepatutnya 2020 merupakan tahun kegemilangan pada kami, ya. Tapi malangnya pada 18 Mac 2020, itu tarikh keramat lah, semua orang tahu, bermula PKP 1.0, di mana kita tidak boleh keluar rumah langsung. Betul. Tidak ada nak pergi office tak boleh dan sebagainya. Jadi pendapatan kita
turun melebihi 95% lah. Ini Oh. sesuatu tamparan yang sangat hebat kepada kita dan kita tidak menyangka pun ini sesuatu ini berlaku dan kita sikit sebanyak menjadi panik sebab kita tak tahu macam mana, kita tak tahu panik ni berapa lama akan berlaku. Jadi dan sikit sebanyak ia menjadikan sesuatu krisis dalaman untuk kita juga sebab kita terpaksa membuat kita panggil salary deferment sebab kita nak kita perlukan supaya syarikat ni terus bertahan sebab kita tak tahu berapa lama. Alhamdulillah 4 bulan 6 kita pihak kerajaan membuka semula PKPB dan start perniagaan bermula semula. Alhamdulillah pendapatan kita bertambah dan kita juga sebenarnya sikit sebanyak COVID ni memainkan peranan yang penting juga untuk industri kita seperti contohnya dalam industri digital ni sebab bila berlakunya COVID ni, pengguna-pengguna tidak punya pilihan, banyak pilihan. Mereka terpaksa menggunakan e-commerce, pembelian secara online, contohnya menggunakan aplikasi mobile. Yang mereka sebelumnya mungkin tidak mahu langsung menggunakan pembangunan internet. Jadi terpaksa pakai. Betul. Jadi bila terpaksa pakai, maka ini menjadikan sesuatu awareness ataupun untuk pengguna. Jadi bila selepas PKPB mereka terus menggunakan dan mereka percaya perkhidmatan tu dan ini dapat meningkatkan transaksi kita dan contohnya di Saudi bila berlakunya COVID, pihak kerajaan Arab Saudi tidak menggalakkan physical punya medium. Contohnya di sana tidak boleh menggunakan resit tidak boleh menggunakan dan hard cash pun tidak gunakan. So mereka menggunakan digital. So that's why kita developkan sistem untuk diorang. Nama aplikasi Parky, PARKYY di sana dan semua transaksi berlaku melalui mobile. Tidak ada receipt, tidak ada menggunakan hard cash dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik jugalah. Okey. Jadi terima kasih. Saya rasa kita dah setengah jam kita sesi FB Live ni dan mungkin tu satu soalan terakhir adalah nasihat ataupun nasihat atau pandangan lah kepada startup yang baru nak bermula dalam tempoh COVID ni ataupun baru nak start. Apakah nasihat kepada mereka? Okey, nasihat saya kepada startup yang baru nak mula, kita jangan jadikan COVID ni satu alasan sebab nak tak nak benda ni kita terpaksa harungi Kalau sebagai startup kita kena cari jalan keluar lah. Dan gunakan COVID ni sebagai satu usaha untuk kita berkolaborasi. Yang paling pentingnya berkolaborasi, tingkatkan diri, join banyak program-program di luar sana, contohnya program-program accelerator program di luar sana, libatkan diri dan sekarang ni lebih mudah sebenarnya sebab tu kita sebenarnya COVID ni sesuatu yang menarik juga sebab COVID ni dah menjadi sesuatu suasana baru di mana kita boleh mengadakan mesyuarat menggunakan teknologi yang sedia ada, teknologi yang contohnya Zoom, virtual meeting dan sebagainya. Sebab kalau dulu bila nak meeting je kita pergi jumpa, kita kena jumpa. Tahu tak perlu. Dia macam susah kita nak buat online, sekarang ni dah jadi macam kebiasaan. Betul. Jadi kalau kita fikir dari segi positifnya, bila kita ada teknologi ini, kita boleh bersyarat dengan sesiapa saja di mana sahaja mereka berada, asalkan mereka mempunyai teknologi internet. Jadi contohnya mungkin kita ada partner di contohnya mungkin negara lain, Afrika, Indonesia, US sebagainya. Kita boleh buat meeting. Kalau susah, dulu susah, kita tak kenal orang kan. Jadi gunakan peluang ini. Kolaborasi, kongsi idea, pengalaman dengan orang lain. Jangan takut, mungkin sebab dulu saya sendiri pun kita rasa macam takut nanti kita share dengan orang akan copy idea kita. Sebenarnya tak perlu takut sebab yang paling penting sebenarnya adalah execution. Kalau kita ada idea superb sekalipun, kalau kita simpan saja dia takkan jadi apalah. Jadi kongsikan dan kita usahakan, insyaAllah kita boleh dapat kembangkan idea kita. Dan pertama sekali jangan rasa malu, jangan rasa takut. Kita anggap sama je, kita tak ada contohnya orang tu dah lebih berita, tidak. Kita anggap sama je. Yang penting sebab kita nak belajar, kita nak ilmu dan kita hopefully satu hari nanti mungkin kita boleh berjaya dengan orang semacam orang lain jugalah. Okey. Terima kasih atas perkongsian Encik Muhammad Nasir. InsyaAllah jika ada program ataupun kesempatan FB Live lain, kita akan berjumpa lagi Encik Nasir. Dan saya harap jika ada
persoalan-soalan lain yang dikemukakan oleh para penonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan bagi pihak SMA Cebu Digital Innovation Hub, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Nasir. Kalau ikutkan kita nak jemput Encik Nasir datang ke Cebu, tapi mungkin insyaAllah selepas semuanya reda, insyaAllah kita akan panggil sekali lagi untuk datang ke Cebu, dan kita akan semasa pembukaan Digital Hub nanti pun kita akan maklumkan jugalah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton, dan jika ada soalan boleh tanyakan di ruang komen, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.